Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kita berjumpa lagi dalam PDPR untuk subjek matematik. Hari ini kita masih lagi di bawah tajuk persamaan linear. Okay, kita akan teruskan dengan topik seterusnya. Okay, untuk yang seterusnya kita tengok persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So, sebelum ni kita dah belajar persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, hari ni kita nak tengok macam mana yang dikatakan persamaan linear dalam pemboleh ubah. Dalam dua pemboleh ubah. So, bila kita kata dua pemboleh ubah, maksudnya dia mesti ada dua pemboleh ubah. Contohnya pemboleh ubah tu cikgu dah beritahu sebelum ni. Pemboleh ubah, pemboleh ubah selalunya huruf dia daripada A, awak boleh guna A sampai Z kan. So untuk pemboleh ubah dalam dua pemboleh ubah ni, so kita dia mesti ada dua pemboleh ubah. Okay, contohnya cikgu akan tulis kat sini. Contoh dia 5x tolak 3y sama dengan 4. So kalau awak perhatikan persamaan ni ada dua pemboleh ubah. Yang pertama ada apa dia? X, dan yang kedua kita ada Y. Okey. Syarat dia yang pertama untuk dua pemboleh ubah ni, syarat dia yang pertama mesti kena ada dua pemboleh ubah. Mesti ada dua pemboleh ubah. Dan syarat yang kedua, kuasa pemboleh ubah itu sama juga macam persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kuasa pemboleh ubah mesti berapa? Kuasa tertinggi dia mesti 1. Okey, so kat sini awak tengok kuasa dia. Kosong kan? So maksudnya dia adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. So kalau contoh cikgu bagi 2x kuasa 2 tambah 7y sama dengan kosong. Okey. Dia ada dua pemboleh ubah. Tapi kuasa pemboleh ubah bagi x ni kuasa 2. So jawapan dia adalah bukan. Okey, jawapan dia adalah bukan. Jawapan yang ni adalah ya. Okey. Okey kelas, jom kita tengok latih diri 6.2a dalam buku teks awak. So kita tengok soalan A dulu. Okey, soalan A. H tolak 7k sama dengan 6. So ada berapa pemboleh ubah sekarang? Kita ada H dan kita ada K. Ada dua pemboleh ubah dan dua-dua ni mempunyai kuasa dia satu saja. So jawapan dia ini adalah apa? Ya. Okey, sebab dia kata terangkan sama ada persamaan ini dalam dua pemboleh ubah ataupun bukan. So ini ya. Sebab apa? Sebab kita ada dua pemboleh ubah iaitu H dan K. Sebab dia bagilah. Okey. Sebab ada dua pemboleh ubah. Okey. Sebab ada dua pemboleh ubah. Okey. Seterusnya, cuba tengok B. B 3M tambah 5 sama dengan 9M. Okey, kita tengok pemboleh ubah kat sini. Ada huruf apa sekarang? Ada huruf M dan ada huruf N. Maksudnya ada satu saja pemboleh ubah. So jawapannya adalah bukan. Sebab ada satu saja pemboleh ubah iaitu M dan M. Okey? Dan C awak tengok 2x per 3 tolak 8 sama dengan 4y. Okey, so ada berapa pemboleh ubah sekarang? Ada X dan ada Y. So ada dua pemboleh ubah. So jawapan dia adalah ya. Sebab ada dua pemboleh ubah. Sama macam nombor 1 juga. A juga. Okey, soalan D. Okey, soalan D awak tengok. P tambah 3 sama dengan 2Q. So kalau awak tengok kat sini, P ni kita boleh darab masuk dalam. Okey. So P darab P awak akan dapat berapa P? P darab P awak akan dapat berapa? 2P kan? Okey. P darab P awak akan dapat P kuasa 2 tambah 3 sama dengan 2Q. Okey. So sekarang ni kita ada dua pemboleh ubah P dengan Q. Tapi tiba-tiba kuasa P ni kuasa 2. So maksudnya jawapan dia adalah apa? Bukan. Sebab apa? Kuasa pemboleh ubah adalah 2. Kuasa pemboleh ubah bagi P. Okey, cikgu tulis kat sini. Bagi P ialah 2. So maksudnya D ni bukan. Okey. Okey, seterusnya kita nak membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So kalau awak tengok kat sini kita nak bentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sama macam kita buat masa persamaan linear dalam satu pemboleh ubah itu kan. Okey, so soalan dia, cikgu ambil latih diri 6.2b dalam buku teks awak. Bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, kita tengok yang A dulu. Okey, so yang A.
dalam suatu acara rompak jauh, jumlah mata yang diperoleh rumah sukan Satria dan dan rumah sukan Perdana ialah 258. Okey. So dia tak bagi, sekarang dia beritahu rumah Satria dengan rumah Perdana. So jumlah dua-dua adalah 258. So kita kena letak sendiri berapa pun boleh ubah kita. Contohnya cikgu nak letak rumah Satria X dan rumah Perdana Y. So X tambah Y sama dengan 258. So awak nampak kat sini ada 2 pun boleh ubah dan kuasa 2 pun boleh ubah ni sama 1. Okey. So kita pergi kepada soalan B. Beza. Okey, beza antara sudut terbesar dengan sudut terkecil dalam sebuah segitiga ialah 15 darjah. So beza sudut terbesar, sudut terkecil. So kita yang kena cari sendiri pemboleh apa yang awak nak letak. Contoh cikgu nak letak sudut terbesar ni P. Cikgu nak letak sudut terkecil ni Q. Okay, so cikgu akan buat beza apa? Maksudnya kena tolak. So P tolak Q sama dengan 15. Okey, siap. Okey, kita tengok seterusnya soalan C. Okey, soalan C. Jumlah harga tiket bagi suatu taman tema air untuk 8 orang dewasa dan 5 orang kanak-kanak ialah 265. Okey, so C ni dia kata 8 orang dewasa. Okey, cikgu tulis D ya, dewasa dan 5 orang kanak-kanak, 5K. So sekarang ni kita kena buat macam ni lah. Kita tak tahu berapa harga dia, so kita letak pun boleh ubah. Contohnya cikgu nak letak D untuk dewasa, K untuk kanak-kanak. So kalau jumlah dua tu dapat berapa? 265. So persamaan yang kita akan bentuk adalah 8D tambah 5K sama dengan 265. Okey. Jadilah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. D ni kita tak tahu berapa harga tiket dewasa tu. So kita letaklah pemboleh ubah D. K ni pula kita tak tahu berapa harga tiket untuk kanak-kanak kan. So kita letak K. Okey. Boleh ya? Okey, D. Jumlah markah bagi suatu kertas ujian terdiri daripada bahagian A dan bahagian B ialah 40. Okey, jumlah markah. Setiap jawapan yang betul dalam bahagian A dan bahagian B masing-masing diberi markah, diberi 1 markah dan 2 markah. Okey, so contohnya bahagian A dan bahagian B. So kita ada bahagian A, bahagian B. Okey, tambah dua-dua ni kita dapat berapa? 40. Okey, tapi dia bagi tahu lah kat situ. Setiap jawapan yang betul dalam bahagian A dan bahagian B masing-masing diberi 1 markah dan 2 markah. Untuk bahagian A akan dapat 1 markah je. Untuk bahagian B akan dapat berapa markah? 2 markah. So kita akan letak 2 dekat B ni. So A tambah 2B sama dengan 40. Okey, so macam ni saja macam mana kita nak membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kelas seterusnya kita nak sambung lagi topik seterusnya iaitu menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear. Okey, kita nak selesaikan persamaan yang mungkin. Okay, kita tengok kat sini latih diri 6.2C. Cikgu ambil soalan dalam buku teks awak, muka surat 135. Kalau siapa nak rujuk, boleh rujuk muka surat 135. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan yang berikut. So, 3 penyelesaian. Ada pun perkataan yang mungkin. Persamaan linear ni dia ada banyak pasangan penyelesaian yang mungkin. Okey, bila ada ni. Contohnya X dengan Y ni. Contohlah cikgu letak kat sini. Okey, kita buat macam ni. Soalan nombor 1 dulu. Contohnya cikgu buat apabila X. Cikgu yang bagi nombor ni terpulang kepada awak. Awak nak bagi nombor apa? Apabila X sama dengan 3. Okey, bila X sama dengan 3, kita nak tengok berapakah nilai Y. So kita masukkan dalam persamaan ni X sama dengan 3. 3 tolak Y sama dengan 7. Okey, X kita datang kan. So kita nak tahu nilai Y. Kita kan dah pernah belajar sebelum ni. 3 ni kalau pergi sini, kat depan ni positif kan. Okey, kat depan ni positif. So dia pergi sini dia akan jadi negatif. So negatif Y sama dengan 7 tolak 3. Okey, so 7 tolak 3 awak akan dapat berapa? 4. So negatif ni, ada negatif 1 ni tak boleh jadi. Kita nak Y saja. Kita tak nak negatif. Sebenarnya kat depan ni ada negatif 1Y. So kita nak hilangkan negatif 1 ni, kita kena buat apa? Dah belajar minggu lepas, kita akan bahagi dengan negatif 1. Bila sini bahagi negatif 1, sini pun kita akan bahagi dengan negatif 1. So habis tak? Y sama dengan negatif 4. Okey. Penyelesaian yang mungkin bagi soalan X tolak Y sama dengan 7 ialah X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 4. Okay, mesti ada yang tertanya, cikgu mana cikgu ambil 3X sama dengan 3 ni? Awak letak je sebarang nombor. Sebab persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ni, dia ada banyak persamaan penyelesaian yang mungkin. Cikgu letak X sama 3. So kalau awak nak letak kat sini X sama dengan 1 pun boleh, X sama dengan 2 pun boleh. Tapi awak ganti, masukkan dalam persamaan ni. Letak X dekat sini. Okay?
ini untuk soalan nombor 1. Soalan A lah. Okey, kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Soalan B, Y sama dengan 1 tolak 2X. Contohlah awak nak letak apa? Saya nak letak apabila, cikgu letak bila X sama dengan, cikgu letak bila X sama dengan 3. Contoh. Okey, so bila X sama dengan 3, masukkan dalam persamaan tu. Y sama dengan 1 tolak 2X. Tempat X ni gantikan dengan 3. Okey. So, Y sama dengan 1 tolak 2 darab 3 berapa? 6. So, 1 tolak 6 sama dengan berapa? Negatif 5. Okey, so penyelesaian yang mungkin bagi kat sini, X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 5. So, kalau awak nak tahu penyelesaian ni betul ke tak, awak masukkan balik dalam persamaan ni. Pasti awak akan dapat kiri dengan kanan, mesti akan dapat jawapan yang sama. Okey, boleh? So, tengok kat sini. Kalau kita tengok sini. 1 tolak 6 dapat negatif 5 kan? So, Y pun sama dengan negatif 5. So, dua-dua belah mesti mempunyai nilai yang sama. Itu yang kita katakan persamaan linear. Okey? So, cikgu tengok contoh C pula. Okey, contoh C. Katakan cikgu nak ambil Y pula. So, cikgu katakan Y sama dengan 4. Okey, cikgu kata Y sama dengan 4. So, cikgu masukkan dalam persamaan. 3X tolak Y ni cikgu gantikan dengan berapa? 4 bahagi 2. Sama dengan berapa? 6. Okey. So, 3X 4 bahagi 2 dapat berapa? 2 kan? Sama dengan 6. Okey, so cikgu nak cari nilai X. Kita dah belajar minggu lepas, awak aplikasikan balik. Negatif 2 pergi sini, dia akan jadi apa? Positif. So, 6 tambah 2 sama dengan berapa? 8. So, sini adalah 3X. So, bahagi dengan 3, kita nak tahu nilai X. So, X sama dengan 8 per 3. Okey. So, ini penyelesaian yang mungkin. So, maksudnya awak boleh letak sebarang nombor. Awak boleh cuba letak. So, kalau awak nak kata kat sini awak nak letak X berapa pun, terpulang. Sekejap lagi awak cari penyelesaian bagi nilai Y. Okey. Seterusnya kelas, kita nak tengok persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. So, sekarang ni awak tengok soalan dia. Contoh 12. So, dalam buku teks awak muka surat 140. Okey, so selesaikan persamaan linear serentak berikut dengan kaedah penggantian. Okey, so kaedah penggantian. Awak kena tengok kat sini, kita nak tengok kaedah penggantian. Okey, so bila kita nak kaedah penggantian ni, dia ada bagi dua persamaan. Kat sini awak tengok. Yang pertama, X tolak 3Y sama dengan 7. Okey. Dan yang kedua, yang ni cikgu tuliskan sebagai persamaan yang pertama. Dan yang kedua, 5X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, ni persamaan yang kedua. Kaedah yang pertama ni kita akan guna kaedah pergantian. Nanti selepas ni cikgu akan ajar kaedah penghapusan pula. Okey. So, bila kita nak tengok kaedah pergantian ni, kita nak gantikan persamaan yang pertama ni masuk dalam persamaan yang kedua. Okey, macam mana kita nak buat? Jom kita tunjuk. So, kat sini cikgu akan jadikan persamaan yang pertama ni persamaan yang kedua, okey? Yang ketiga. So, kita tengok macam mana. So, cikgu nak X dekat depan ni. Cikgu akan buat X sama dengan 7. Ini tolak 3 bila pergi sini dia akan jadi tambah 3Y. So, ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, so sekarang kita akan gantikan. Awak akan gantikan yang ketiga ni, awak akan masukkan ke dalam 2. So, sekarang ni persamaan yang ketiga ni dia ada X kan? So, nilai X ni dia akan jadi 7 tambah 3Y. Okay, so persamaan yang kedua ni, X ni yang dekat sini ni, awak akan gantikan dengan 7 tambah 3Y. So, awak akan buat 5X ni awak akan ganti dengan 7 tambah 3Y. Okay, so untuk X kan letak lagi tambah 2Y sama dengan 1. Okey, tempat X ni awak gantikan dengan 7 tambah 3Y. Okey, sebab nama dia kaedah pergantian kan. So, awak darab masuk. Darab masuk satu-satu. 5 darab 7, 35. 5 tambah 3, 15Y. Tambah dengan 2Y sama dengan 1. Okey, so 35. Okay, 15Y tambah 2Y akan dapat 17Y. So, sama dengan berapa? 1. Sekarang ni kita akan selesaikan nilai Y. Okey, so kita ambil kat sini, cikgu buat kat tepi ni lah. Okey, 35 tambah 17Y sama dengan 1. Okey, kita nak cari nilai Y ni. Okey, so kat sini kita dapat 35 tambah 7Y sama
tambah 17Y sama dengan 1. Okey. So kita nak tahu nilai Y sekarang ni. So 35 ni cikgu akan pindah pergi di sebelah sini. So awak akan jadi 17Y sama dengan 1. Bila pindah kat tepi ni positif kan. Bila pindah ke sini dia akan jadi negatif 35. Okey. So awak tolak macam biasalah. Okey, ambil kalkulator 1 tolak 35 awak akan dapat negatif 34. So nak cari nilai Y 17 ni nak buat macam mana? Bahagi dengan 17. So yang ni pun bahagi dengan 17. So habis. So Y sama dengan negatif 34 bahagi dengan 17 awak akan dapat negatif 2. Okey, so negatif 2. Awak dah dapat nilai Y ni. So kalau awak nak cari nilai X pula, awak kena gantikan Y ni dengan negatif 2. So kita ambil persamaan yang pertama ni. Okay. X tolak 3 ni, Y ni kita gantikan dengan negatif 2 sama dengan 7. Okay. So X tolak 3 dan negatif 2 akan dapat negatif 6. So sama dengan 7. Negatif-negatif akan dapat apa? Positif. So positif. So cikgu tulis kat sini cikgu. X tambah 6 sama dengan 7. So nak tahu nilai X, 6 ni pergi sini. X sama dengan 7 tolak 6. So X sama dengan berapa? 1. X sama dengan 1. So untuk jawapan ni kita akan dapat jawapan Y sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 1. Okay, so kalau awak masuk balik persamaan ni, dalam dua-dua persamaan ni, awak akan dapat sebelah kiri dan kanan adalah jawapan yang sama. Ini kita panggil dia sebagai kaedah penggantian. Okay. Okay, seterusnya kelas. So ini dalam buku teks awak, muka surat 141, contoh 13. Tadi kita guna kaedah penggantian, sekarang ni kita nak tengok kaedah penghapusan. Okay, cikgu nak tengok kaedah penghapusan. Okay, so kita nak tengok kaedah penghapusan. So, tengok kat sini. So, dia kata sini soalan A yang pertama ni. X tambah 2Y sama dengan 9. Kita akan jadikan dia persamaan yang pertama. Lepas tu, 3X tolak 2Y sama dengan 15. So, kita akan jadikan dia persamaan yang kedua. Okay, so nama pun kaedah penghapusan. So, kita akan hapuskan. Okay, so cikgu apa? Tengok ni muka surat dalam buku teks awak, muka surat 141. Okay. So, nama pun kaedah penghapusan, kita akan hapuskan salah satu daripada persamaan ni. Persamaan 1 ataupun persamaan 2. So, kita tengok kat sini. Awak tengok yang mana senang awak nak hapuskan. So, kat sini X dia sama kan? X, X. Yang ni Y, Y. So, senanglah kita hapuskan Y dulu. Okay. Ni tambah 2Y, tolak 2Y. So, kita nak buat macam mana? Kita akan ambil satu persamaan 1. Kita akan tambah dengan persamaan nombor 2. Okay. So, kita akan tambah persamaan 1. Tambah dengan persamaan nombor 2. Okay. So, kita tambahlah. So, kita hapus. Tambah. X tambah 3X, awak akan dapat over X, 4X, tambah 2Y. So, dekat sini awak kena perhatikan betul-betul. Awak hilangkan Y. Sekarang ni kita nak hilangkan Y ni. Okay, kita nak hilangkan Y. So, sebenarnya tambah 2Y, so tambah lagi negatif 2Y. Okay. So, tambah tolak akan jadi tolak kan. So, 2Y tolak 2Y akan dapat kosong. So, maksudnya kita dah hilangkan Y tu. Yang ada sekarang kat kita cuma nilai X. So, ini dah habis. Kat sini kita akan tambah dengan tak ada apa-apa kan. Tambah kosong lah. Kosong sama dengan 9 tambah 15. Awak akan dapat 24. Okay, so, sekarang tinggal X. Bila tinggal X, senanglah kita nak mencari nilai X je. So, kita akan ambil 4X sama dengan 24. So, nak cari nilai X, nak buat apa dengan 4 ni? Kita akan bahagi dengan 4. So, kalau kiri bahagi dengan 4, kanan pun kita akan bahagi dengan 4. So, X sama dengan 24 bagi 4, awak akan dapat 6. Okay, so sekarang awak dah dapat nilai X. Bila dah dapat nilai X, senanglah kita nak cari nilai Y. Awak masuklah mana-mana persamaan dia. Nak masuk persamaan 1 boleh, nak masuk persamaan 2 pun boleh. Gantikan X tu dengan nilai 6. So, cikgu gantikan, cikgu masukkan persamaan yang pertama. Okay, X gantikan 6. So, 6 tambah 2Y sama dengan berapa? 9. Okay. So, kita nak Y saja di sebelah kiri. So, kita tak nak yang lain. So, ini kita pergi sini. Kat depan positif kan. So, bila pergi sini dia akan jadi apa? Negatif. So, 9 tolak 6. Awak akan dapat berapa? 9 tolak 6 awak akan dapat 3. Okay. So, turunkan 2Y. Nak cari nilai Y. 2 tak nak. Cikgu cakap apa? Bahagi dengan 2. Okay. So, potong 2. Y sama dengan 3/2. Okay, so dah dapat jawapan X sama dengan 6,
Y sama dengan 3/2. So kalau awak masuk dalam persamaan 1 atau 2 ni, awak akan dapat jawapan yang sama. Sebelah sini 9, sebelah sini pun awak akan dapat 9. Okay, so kalau nak semak jawapan, masukkan nilai-nilai ni dalam persamaan yang dekat atas tu, awak akan dapat kiri dan kanan jawapan yang sama. Okay, so itu saja untuk hari ni. So kita akan teruskan dengan soalan dalam modul. So awak akan buat modul nanti. Cikgu akan bagi dalam grup WhatsApp ni. Okay kelas, terima kasih.